Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya mari kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan nikmatnya kita masih diberikan nafas untuk berada di bulan Ramadan pada tahun ini. Masih diberikan kita ruang dan peluang untuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Semoga kita terus istiqamah dan bersemangat serta berlumba-lumba untuk beramal ibadah di bulan yang penuh ganjaran dan kelebihan ini. Sebelum kita teruskan diskusi dan perbincangan ilmiah kita pada sesi kali ini, selamat menonton saya ucapkan buat para pencinta ilmu sekalian. Anda sekarang sedang mengikuti program Indahnya Ramadan bersama Akademi Al-Mukarramah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Akademi Al-Mukarramah, like, share dan komen video-video dan perkongsian-perkongsian yang dimuatkan dalam channel ini. Tekan butang loceng atau butang notification untuk terus mendapatkan update video-video terbaru dengan input-input yang menarik, insya-Allah bermanfaat buat semua. Moga-moga dengan usaha kecil ini dapat kita sebarkan budaya cinta ilmu di segenap kehidupan masyarakat, insya-Allah. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan sama-sama menyelusuri dan menghayati tajuk tazkirah adab orang berpuasa apabila dicaci oleh orang lain. Adab orang berpuasa apabila dicaci oleh orang lain. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan atau bulan puasa ialah bulan tarbiyah. Kita sebut bulan tarbiyah. Tarbiyah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bulan yang mendidik hati dan jiwa kita yang liar, yang dipenuhi dengan syahwat, dengan kekotoran, dengan dosa. Bulan ini bulan yang seharusnya kita bersihkan hati dan jiwa kita. Bulan yang kita perlu untuk disiplinkan diri kita, yang sebelum ini mungkin kita sudah terpesong dari landasan yang sebenar selama 11 bulan yang lalu. Jadi Allah datangkan rahmat Ramadan kepada kita sebagai satu tarbiyah rabbaniyah, tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Analogi mudah yang saya ingin kongsikan dengan para penonton sekalian, sebagai contoh, kalau kita bekerja dalam suatu pekerjaan, ada kalanya kita diminta untuk menghadiri kursus atau latihan. Kalau pelajar, ada kalanya kita perlu hadiri camp, ada latihan juga, atau sesiapa sahaja dalam segenap bidang. Kita perlukan latihan sebelum mendapatkan sijil ataupun kelulusan. Jadi kursus atau latihan ini sebagai satu persediaan, satu latihan, satu bentuk bimbingan untuk kita aplikasikan sesudahnya, untuk kita amalkan sesudah kursus dan latihan tersebut, kursus dan latihan yang kita terima untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian atau dalam tugasan seharian selepas daripada kursus tersebut. Begitu jugalah analoginya untuk Ramadan. Saya boleh katakan Ramadan ini sebagai satu masa kursus dalam kehidupan kita.
yang mana selepas daripada keluar daripada madrasah Ramadan, kita boleh sebutkan sebagai madrasah Ramadan. Salah satu tempat latihan, pusat latihan, tempat ataupun masa kursus untuk mendidik jiwa kita. Yang sebelum ini terlalu banyak perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, hati kita yang terlalu banyak gangguan. Jadi kita fokuskan pada bulan Ramadan ini sebagai satu latihan, satu bentuk tarbiyah untuk kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk menyucikan jiwa kita. Kursus yang kita harapkan bukan satu kursus ataupun latihan yang sia-sia. Seperti orang kata, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan ini yang kita mahukan. Tetapi satu kursus yang mendatangkan satu pengalaman untuk kita istiqamah. Itu boleh saya katakan analogi mudah bila kita sebut tentang madrasah dan tarbiyah Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, kita bincang hari ini tajuk berkaitan adab orang berpuasa apabila dicaci oleh orang lain. Kerana apa? Ianya berkait rapat dengan penjagaan lisan selama kita berpuasa. Implikasi perbuatan yang sia-sia semasa puasa yang berkaitan dengan lisan boleh menghilangkan pahala puasa dan merupakan satu kerugian. Bukanlah menjaga lisan itu hanya perlu di bulan Ramadan, itu bukan yang kita maksudkan. Tetapi bulan Ramadan sebagai satu tempoh yang kita lebih berhati-hati, supaya selepas ini diharapkan kita lebih istiqamah untuk menjadi lebih baik. Sebab itu saya sebutkan di awal tadi, di awal muqaddimah tazkirah kita tadi, satu hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya ia bagiku, wa ana ajzi bihi, aku yang membalasnya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu merupakan perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Apabila seseorang kamu berpuasa, maka janganlah ia bercakap yang cela, bertempik. Fala yarfuth wa la yaskhab. La yarfuth, jangan bercakap perkara yang cela. La yaskhab, jangan bertempik ataupun jangan berbalah. Al-khisam ataupun al-jidal, jangan kita bertempik ataupun berbalah. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah, kalaupun dimaki oleh seseorang, fa in sabbahu ahadun aw qatalah, atau diperanginya, maka hendaklah berkata, inni mru'un saim, sesungguhnya aku orang yang berpuasa, ataupun inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Dan inilah perbincangan utama tajuk kita pada hari ini. Dalam erti kata kita ingin menjaga lisan, menjaga perbuatan kita, walaupun dicela, walaupun diejek, walaupun dizalimi, ataupun kita diajak untuk berbalah, bergaduh dan sebagainya, kita tetap menjaga, menahan diri kita daripada terus mewujudkan api perbalahan dengan orang lain semasa berpuasa. Bersabar dan katakanlah aku berpuasa. Kuncinya ialah sifat sabar. Lagi-lagi tuan-tuan, bila kita sebutkan tengah puasa ni, dengan rasa lapar, dengan rasa dahaga, dengan rasa penat, yang mungkin kadang-kadang emosi kita tak stabil, mudah terganggu. Bila orang ejek kita ataupun orang ajak kita mewujudkan satu mukaddimah untuk kita berbalah, maka dalam keadaan kita lapar, mudah emosi kita terganggu untuk lawan semula. Jadi inilah berkaitan fokus utama tajuk kita pada hari ini, untuk kita kawal diri kita, untuk kita elakkan diri kita mudah terjerumus dengan punca perbalahan, yang mana perbalahan ini akan memberikan kesan kepada puasa kita. Bukanlah dari segi sah ataupun batalnya puasa kita, tetapi dari segi kesempurnaan puasa. Bukanlah kita, bila kita mencela orang ataupun kita bergaduh, bermaksud kita telah membatalkan puasa kita. Tapi ini sebahagian daripada adab.
akhlak orang yang berpuasa, sentiasa menjaga lisan daripada mencela ataupun membalas celaan orang lain dengan celaan juga. Sidang penonton yang dirahmati Allah, saya ingin kongsikan satu lagi hadis. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa, tidak memperoleh apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Kita sering dengar hadis ini, tuan-tuan. Itu yang saya sebutkan, bukanlah membatalkan puasa, tetapi mengganggu, mencacatkan kamalus saum dan fadilatus saum, kesempurnaan dan fadilat serta kelebihan puasa yang sepatutnya kita perolehi. Dan seterusnya, mari kita lihat juga, seperti saya katakan, bukanlah kita perlu menjaga lisan ini semasa berpuasa sahaja. Sebaliknya, semasa bukan berpuasa juga kita perlu jaga lisan daripada mudah mencela atau membalas celaan orang lain. Boleh jadi mungkin kita, orang kata hadis orang yang muflis, kita sentiasa dengar hadis ini, tuan-tuan. Daripada Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal muflis? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Adakah kamu tahu siapa ataupun apa itu orang yang muflis? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang muflis di kalangan kami ialah sesiapa yang tiada dirham ataupun tiada harta. Faqala, Nabi kata, innal muflisa min ummati. Sungguhnya orang yang muflis itu dari kalangan umatku, ya'ti yaumil qiyamati bisalatin, datang pada hari kiamat bisalatin, dengan salat, dengan pahala salat, wasiyamin, dengan pahala puasa, wazakatin, dengan pahala zakat, wayati, dan dia datang pada hari kiamat juga dengan qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Dia bukan sahaja datang dengan solat, puasa, zakat, tapi dia juga pernah syatama hadha, memaki seseorang, wa qadhafa hadha, menuduh seseorang, wa akala mala hadha, pernah memakan harta seseorang, wa safaka dama hadha, pernah menumpahkan darah, wa daraba hadha, pernah memukul seseorang. Fayu'ta hadha min hasanatihi, lalu diberikan kepada orang ini, dan itu pahalanya. Maksudnya diambil pahala daripada yang dibawa dari salat, zakat, puasa, diambil pahalanya dan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Wa hadha min hasanatihi, dan orang ini yang datang menuntut juga diberikan juga pahala kepadanya daripada orang yang zalim ini. Fa in faniyat hasanatuhu, jika pahalanya habis, qabla ayyuqdha ma alaihi, sebelum sempat dilangsaikan kesalahannya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka diambil dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang yang dizalimi itu diberikan pula kepada orang yang menzalimi, dicampakkan ke atasnya, lantas turiha finnar, kemudian dicampakkan dia ke dalam neraka, kerana pahalanya sudah habis, sudah muflis, pahalanya sudah semuanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Inilah yang kita katakan, segala amalan seperti puasa boleh jadi sia-sia, boleh jadi kosong, disebabkan oleh kesalahan yang kita lakukan, disebabkan oleh adab yang kita tidak jaga semasa berpuasa, untuk menjaga lisan, untuk tidak mencela, untuk tidak menzalimi, untuk tidak menyakiti orang lain. Bersabarlah. Kita tingkatkan kesabaran kita. Kita cuba latih diri kita untuk sentiasa bersabar. Kalaulah bulan puasa dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga,
Kita boleh kawal diri kita daripada mencela atau membalas celaan orang lain. InsyaAllah di bulan selainnya, InsyaAllah kita boleh untuk istiqamah dan sentiasa memperbaiki diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menjaga lisan perlukan setiap masa. Seperti saya kata tadi, bukan hanya pada bulan puasa sahaja. Kerana apa? Itu juga menunjukkan salah satu sifat hamba Allah. Sifat hamba Allah yang diredai, ataupun sifat ibadur rahman yang disebutkan dalam surah Al-Furqan. Dalam ayat 63, jika kita kembali kepada surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, itu Allah yang bersifat Ar-Rahman, yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab menghadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Perhatikan ayat Allah. Bila Allah sebutkan tentang sifat ibadur rahman ini, hamba Allah yang diredai ini seperti apa? Antaranya, ciri-cirinya yang pertama yang disebutkan ialah dia tidak membalas kejahilan, tidak membalas celaan, tidak membalas kelakuan kurang adab seseorang itu dengan kezaliman, ataupun dengan sesuatu yang sama dengan apa yang diperbuat kepada dirinya. Sebaliknya dibalas dengan perkataan yang baik. Dan orang-orang yang bersifat seperti inilah yang bakal menerima balasan yang baik di sisi Allah. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dan mereka inilah yang akan dibalaskan dengan syurga, dengan kedudukan syurga yang paling tinggi di sisi Allah. Kerana apa? Kerana kesabaran mereka. Sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar untuk berbuat kebaikan. Ketika dicela, kita sabar. Jadi Allah balas kesabaran kita dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi tuan-tuan, lidah ini yang boleh menjadi punca terbesar kepada hilangnya fadilat, ganjaran, kelebihan puasa yang kita ada. Lebih baik mungkin kita lebih banyakkan diam, lebih banyakkan berzikir, bertafakkur, jika kita tidak boleh menahan diri kita daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khaira, berkatalah yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. Kalau kita tidak mampu untuk mengatakan sesuatu yang baik, untuk menahan diri kita, untuk berjaga-jaga daripada kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, lebih baik untuk kita diam. Sentiasa kita bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang lebih baik. Jangan kita zalimi, jangan kita balas celaan orang lain dengan celaan ataupun kezaliman juga yang menyakitkan. Saya ingin kongsikan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Memaki orang muslim itu perbuatan fasik dan memeranginya perbuatan kufur. Jadi terlalu banyak baik ayat Quran maupun hadis yang melarang kita daripada menzalimi, mencela, membalas orang dengan sesuatu yang tidak baik. Terlalu banyak. Jadi antara tips lain, mungkin selain daripada kita memperbanyakkan diam, membanyakkan zikir, bertafakur untuk mengelakkan daripada kita membalas kejahatan ataupun mengelakkan daripada kita berbuat perkara yang boleh mengurangkan pahala dengan lisan kita, mungkin kita boleh bergaul ataupun sentiasa bersama-sama dengan orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh. Jika dengan kita sentiasa duduk dengan orang-orang yang ucapannya baik, budi bahasanya baik, akhlaknya baik, sudah tentu kita lebih mudah terhindar daripada untuk bercakap perkara yang tidak baik, ataupun untuk memudahkan kita daripada tidak mencela orang lain. Kerana kita memang bergaul dan kita punya pergaulan dengan orang-orang yang baik sahaja, dengan orang-orang yang saleh sahaja. Jadi di bulan puasa, bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama
Dalam madrasah Ramadan, tarbiyah rabbaniyah daripada Allah ini, kita didik jiwa kita untuk sentiasa sabar, untuk sentiasa bertenang, memperbanyakkan zikir, mengurangkan perkataan yang tidak baik, mengurangkan perbuatan mencela orang lain atau membalas celaan orang lain, menzalimi orang lain. Kita kurangkan. Mudah-mudahan kita istiqamah selepas Ramadan, kita lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya tuan-tuan, dalam penyampaian saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan ataupun kekhilafan, dan semoga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang dengan tajuk yang lebih menarik, indahnya Ramadan bersama Akademi Al-Mukarramah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.